Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Al-Aziz Al-Hakim, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 171, betul lah? Kalau iaitu di bawah tajuk di bawah tajuk besar kita istighfar. Sekarang ni kita tengah tengok apakah bicara penulis ini tentang istighfar. Dia kata dalam Al-Quran kata istighfar banyak disertai dengan kata taubat. Pada saat itu kata istighfar adalah ungkapan untuk permohonan ampun dengan lisan, dan kata taubat adalah ungkapan untuk pelepasan diri dari dosa dengan hati dan anggota badan. Jadi hukum istighfar seperti hukum doa. Jika Allah menghendaki, dia mengkabulkan dan mengampuni pelakunya, terutama apabila tulus keluar dari hati yang menyesali dosa-dosa, atau ia menjumpai saat-saat dikabulkannya doa dan istighfar, seperti pada waktu sepertiga malam terakhir dan penghujung salat. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Penulis kata di antara sirah Melayu panggil apa? Di antara bentuk adunan sirah, di antara sirah Quran, di antara bentuk Quran bercakap istighfar, Quran padukan istighfar dengan taubat. Lepas tu penulis bagi tahu sedikit pada kita, kalau kita sebut istighfar artinya kita memohon keampunan pada Allah dalam bentuk lisan, itu dipanggil istighfar. Adapun kalau hati kita kuat untuk mengharapkan keampunan Tuhan dan badan kita mengikuti perintah Tuhan. Berapa perintah Tuhan pada kita ikhwan? Benda yang Tuhan mahu daripada kita ni dua sahaja, tak pernah lebih. Itu yang diulang dalam sembahyang Jumaat oleh khatib. Betul? Ustaz Zaid, khatib akan kata, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah. Lepas tu dia akan habaq. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu saja. Iaitu kita kata tarkul manahi dengan fi'lut ta'at, meninggalkan larangan, ijtinabun nawahi, imtithalul awamir. Dua. Tapi dua ini dia mempunyai tahap dan maqam yang sangat luar biasa, iaitu melaksanakan perintah, fi'lu at-ta'at. Kita kena bertingkah laku dengan taat, dan kita kena tarku ataupun ijtinab. Ijtinab menjauhi apa yang ditegah oleh Tuhan. Tarkul manahi. Ini kekuatan hati
nak pergi kepada taat Tuhan, dan kekuatan hati untuk kekuatan tubuh badan untuk menanggung bebanan taat Tuhan. Kekuatan hati kita untuk meninggalkan maksiat. Kekuatan hati kita yang tertumpah di badan, supaya badan juga kuat untuk kembali pada Allah. Yang tu penulis kita kata itu dipanggil dengan taubat. Sebab taubat diambil daripada kata Arab taba, bermakna kembali. Jadi daripada apa kita bertaubat? Kita bertaubat daripada kemaksiatan, kembali kepada mentaati. Jadi kita kata saya nak taubat, saya nak taubat. Jadi maksud dia kita macam bagi tahu ke diri kita, saya nak kuatkan hati saya supaya tubuh badan saya ini datang dan melaksanakan balik perintah Tuhan. Itu kata lain yang dapat kita terjemah kepada makna taubat. Istighfar bermakna saya nak guna lisan saya minta ampun pada Allah atas kesilapan dan dosa saya, yang macam kita belajar pada yang dah lepas dah. Jadi kata penulis kita, dalam hal istighfar dan taubat, dia sama hukum dengan hukum berdoa. Ada bahagian diterima, ada bahagian ditolak. Bahagian ditolak kenapa? Kerana tidak memenuhi. Bahagian diterima kenapa? Kerana cukup syarat. Lisan, hati dan kekuatan tubuh badan, jawarih. Lepas tu ahli sunnah di mana pun dia akan terjemah iman, apa yang tasdik dalam hati, apa yang diiqrar dengan lisan, apa yang diamalkan dengan jawarih. Jadi kalau istighfar kita itu dia memang adpa dengan taubat kita, maka itu makbul. Kalau istighfar kita tidak adpa dengan taubat kita, maka itu mardud. So kita tahulah, sebelum dibagi tahu di mahsyar, di dunia lagi kita tahu. Istighfar adalah permohonan ampun di lisan. Taubat ialah kekuatan hati dan tubuh badan kembali pada Allah. Maka wajar atau tidak wajar istighfar digabungkan dengan taubat? Sangat wajar. Memang dia kena. Orang putih kata twin, Melayu kata kembang. Betul ya boleh? Kembang siam. Dia kembang. Kalau cabut istighfar, taubat akan goyah. Kalau ada istighfar, tidak ada taubat, istighfar akan goyah. Dia macam tak bertemu nyawa dan badan. Baik. Istighfar yang paling baik adalah yang dimulai dengan pujian kepada Allah, lalu diikuti dengan pengakuan terhadap dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia memohon ampunan kepada Allah, seperti yang disebut dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sebaik-baik istighfar hamba Allah itu dia mengucap kalimah ini. Dalam hadis Shaddad bin Aus, dalam suasana apa? Dalam suasana bila dia nak istighfar pada Allah, dia tahu tentang kepujian Tuhan yang dia tujukan istighfar, Tuhan yang dia pergi tuju untuk minta maghfirah itu. Okay? Apa makna istighfar? Minta Allah tutup dosa kita, minta Allah hapuskan dosa kita. Betul kan? So dia tahu pujian Tuhan itu, kemampuan Tuhan itu, dan bila dia lalui istighfar, dia memuji Tuhan di atas kemampuan Tuhan itu. Tuhan mampu menghapus dosa dia. Tak ada manusia boleh mengampun dosa manusia. Kalau ada orang kata saya boleh ampun dosa orang, tak masuk akal. Kenapa? Kerana nak ampun dosa ni dia sukar. Dia melibatkan memori, dia melibatkan masa hitam, dia melibatkan emosi, ilusi. Susah nak ampun. Maafkan kita boleh maaf, tapi nak ampun tak boleh. Pasal mahi, menghapus. Mahi az-zunub, itu Allah ghafiruz dzam. Dia yang mengampun segala dosa. Qabilut taub, dia yang qabil, dia yang terima taubat segala hamba-hamba dia.
Maka dia kata masuk istighfar pada Tuhan dengan pujian pada Allah. Kita bawa hati kita untuk memuji Tuhan, tahu nilai Tuhan, tahu kata Tuhan itu selayaknya diistighfarkan, di pohon maghfirah. Bila Tuhan saja boleh bagi maghfirah, kita tahu kemuliaan dia, kesucian dia, ketinggian dia, keagungan dia, sifat-sifat Hamid, Majid, Karim. Itu semua sifat dia. Terpuji, pemurah, wadud, kasih sayang. Sebab tak mungkin Tuhan boleh bagi maghfirah tanpa dipadukan dengan sifat-sifat ni. Di mana datang pengampun Tuhan kalau tidak daripada sifat Rahman Tuhan, Rahim Tuhan, Rahmah Tuhan, Wadud Tuhan, Majid Tuhan. Dari mana nak datang? Kita jumpa satu orang, dia memang ada nilai kasih sayang, cuma dia tak sayang dengan kita. Bagaimana mungkin kita harap kasih sayang dari dia? Tak mungkin. Satu orang yang tak sayang dengan satu orang, dia nak jaga kawan tu. Bahasa kampung kata take care. Bahasa kampung kata apa Ustaz Samsul? Take care. Allah ambil berat. Cantik baju. Selai je. Kita kalau tak ada sayang, macam mana nak take care orang? Sharing. Macam mana nak menangis dengan orang? So you nak dengar dia cakap, you nak bagi perhatian, tak ada sayang. Artinya bila Tuhan bersedia mengampun kita, bahkan Tuhan sanggup kata kepada Nabi dia yang sangat agung ini, kalau penduduk dunia ini semuanya tak buat dosa, aku binasakan mereka. Aku cipta satu angkatan yang berdosa, kemudian mereka aku hidayahkan minta ampun pada aku, dan aku ampuni mereka. Sedangkan dosa benda Tuhan tak suka. Tapi kalau dia tak sayang dengan kita, bagaimana dia nak buka pintu keampunan? Jadi sebagai muqaddimah ataupun adab beristighfar, seorang yang beristighfar kena kosongkan pemikiran dia daripada buruk sangka pada Tuhan, supaya lafaz istighfar masuk dalam jantung dia, hadir hati dia, dikabul di sisi Tuhan. Jadi katalah kita istighfar sehari 100 kali. Kita boleh istighfar qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, betul? Berdiri boleh, duduk boleh, baring boleh. Semua kita boleh ambil. Cuma keadaan ini kita kena bagi ada dalam kita punya fikiran. Betapa Tuhan sangat pemurah, penyayang, kepujian milik dia. Kerana itu kita tujukan istighfar bukan kepada yang bersifat ganas, bukan kepada yang bersifat tak reti sayang. Jadi itu kena ada dalam pemikiran orang yang nak beristighfar pada Tuhan. Lepas itu dalam hal doa Nabi kata apa? Tuhan tak suka dengar doa yang macam mana? Satu orang hamba kata da'autu falam ajib. Aku dah baca doa, Tuhan tak bagi apa pun. Maka Tuhan tak suka bila hamba tu kata aku dah istighfar tapi aku tak rasa apa pun. Tuhan tak suka. Sebab apa? Dia tidak menghadirkan sepenuhnya rasa sayang Tuhan pada dia. Lepas itu Nabi ajak dalam hadis, raditu billahi rabba. Kita redha Tuhan, baru Tuhan redha kita. Kita tu, ya Allah kau redhalah aku. Tuhan tak akan redha kita. Sebab Tuhan ajak kita redha dengan Tuhan. Raditu billah, kita redha dengan Tuhan. Bila Tuhan nyatakan sifat-sifat dia, nama-nama dia, kita redha. Kita redha, itulah nama dia, itulah sifat dia. Maka yang baru kita belajar baru ni apa dia? Satu daripada benda yang menjadi sifat Tuhan adalah al-mahabbah. Tuhan sangat mencintai. Dia suka dicintai dan dia suka membalas cinta. Hubungannya akrab. Kalau saya boleh pinjam bahasa yang agak mahabbah Melayu kata cinta lah. Betul, sahabat cinta. Cinta ni pula lain meja, lain pula dia punya ta'rif. Tanya satu orang apa makna cinta, dia kata cinta ni tak ada apa-apa lah. Tanya satu orang pula cinta ni apa dah? Cinta ni semua dia pok-pok gila, tak ada kerja nak buat. Cinta ni semua hawa nafsu. Mungkin, tapi sekarang Tuhan menggunakan mahabbah. Kalau kita terjemah literal boleh dipindah makna cinta.
Tapi saya fikir kita pinjam perkataan mahabbah ni, kita tak terjemah dengan cinta, kita terjemah dengan hubungan yang rapat. Satu hubungan yang intim. Heart to heart. Nobody knows. Nobody know or nobody knows. Tak ada siapa tahu. Bicara hati. Ada satu perempuan, garang nak mampu. Garang nak mampu. Bisa dengar cerita. Saya pun dengar kawan-kawan cerita kan, yang dia pergi buang bini dalam Telaga Buruk. Biasa bini duk popek, dia pergi buang Telaga Buruk. Bukan hadis Bukhari. Ini. Kan? Lepas 3 hari, dia rasa sunyi. Tak ada orang popek. Dia pergi ke Telaga balik, dia pergi cari bini dia. Suatu kali, tak tahu naik satu ni mambang Telaga naik. Mama Telaga kata, ni bini siapa ni duk popek di dalam, aku pun dah tak tahan. Cerita kan? Dia ambil bini dia bawa balik. Katalah kita pergi kata kat dia, sahabat, lepas buanglah. Bukan kata hang, lembaga dalam telaga tu pun tak boleh tahan. Dia takkan lepas bini dia. Kenapa? Pada mata kita dah aib, dah buruk, kenapa tak lepas? Kerana hubungan hati ni tak ada siapa boleh faham, melainkan orang yang terlibat dengan hubungan itu. Ambil satu perempuan pula dengan bini laki dia, dengan macam-macam duk ada. Bukan kata syabu, bukan kata dam, keluarlah benda yang baru. Laki dia pencuba pertama. Macam tu punya hak sereh. Adik-beradik dia kata, Kak oi, pilah mahkamah syariah, minta lah lepas Kak oi. Memanglah talak tangan dia Kak oi, tapi pasah ada kolong, bukan kolong. Anda beritahu, kolong pun ada Kak oi. Macam-macam Kak boleh minta. Tapi yang kata Kak ni, yang duk tanggung beban ni, tak minta. Kenapa? Dia kata apa? Dia kata, hang tak tahu abang hang lagu mana. Kenapa? Mahabbah. Bila dua rasa dah bertemu, hang faham aku faham hang, karakter. Sehingga kan satu pihak bertindak kasar, satu pihak tak nampak kezaliman. Memang tak berbuat zalim. Satu pihak bertindak lain, satu pihak dapat memahami keadaan. Mahabbah adalah satu tahap hamba ni, dia memperbaiki diri dia, nak memahami sifat Tuhan dan nama Tuhan. Dia nak memahami tauhid daripada Tuhan dengan rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Maka sampai satu tahap, dia dapat tahap cinta dengan Tuhan dan Tuhan membalas. Bila dia ada perasaan itu dalam hati, dia tahu kenapa Tuhan dia suka orang berdosa minta ampun. Tuhan dia tak pernah menghina orang buat dosa. Tuhan dia tak suka dengan dosa. Tapi Tuhan dia sentiasa buka ruang kepada orang yang berdosa. Dan sehingga di kalangan ahli salaf ni pernah kata, berapa banyak dosa menjadi jambatan manusia sampai ke jannah. Dia berdosa dan dia cari Tuhan dia di ujung dosa dia. Dia cari dan dia tinggalkan dosa kerana Tuhan dia. Satu orang pernah bunuh 99 orang. Mencari Tuhan. Merangkak-rangkak dah sampai roh terakhir mencari Tuhan. Diarahkan, di sana ada. Pergilah ke sana. Di sana ada unasun ya'budunallah fa'budu ma'ahum. Ada manusianya sembah Tuhan. Tapi bukan di bumi ni. Kau kena berjuang keluar daripada bumi ni. Dan dia cuba keluar dan Tuhan tentukan ajal dia sampai. Bertarung dia untuk sampai ke Tuhan. Tuhan tak peduli sekotok mana, sejijik mana, seburuk mana. Tuhan kata, mai, kerana hanya aku saja faham jiwa kau, macam mana kau nak suci dengan aku. Bila kita nak istighfar pada Tuhan, yang ni kena ada dalam kepala kita. Betapa sucinya Tuhan. Tak pandang hina kat kita. Tak mengherdik kita. Tak membusukkan kita. Tak menjelekkan kita. Tak pandang rendah pada kita. Kepada Tuhan itulah kita nak tuju istighfar. Sebaik-baik lafaz istighfar, yang ni dia kata, yang ada dalam hadis Shaddad bin Aus, dalam hadis Bukhari, juga ada Tirmizi dan lain. Nabi kata, sayyidul istighfar ay yaqul al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi zambi wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Sayyidul Istighfar dipanggil dengan Sayyid Istighfar. Sayyid Istighfar. Dalam banyak-banyak istighfar dia dikatakan sebagai dominan. Dia duduk di atas. Dia penghulu istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptaku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjianku dan janjimu sesuai dengan keampunan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku padamu dan mengakui nikmatmu padaku. Ni dia tulis tak habis kan? Ada lagi di belakang. Allahumma anta rabbi. Kita kata wahai Tuhanku, Engkaulah Rabbku. Wahai Tuhan, Allahumma, wahai Tuhan yang layak disembah, yang selayaknya disembah, itu makna Allahumma. Tuhan yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar. Anta Rabbi, Engkaulah pencipta aku dari tak ada kepada ada. Kau milik aku, kau kuasai aku, kau tadbirkan aku, kau urus hidup aku, kau rezekikan aku, kaulah Sayyid aku, Tuhan aku. La ilaha illa anta. Sekali-kali tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah, melainkan Engkau ya Allah. Sekali-kali tidak ada ilah melainkan Engkau. Khalaqtani. Engkaulah yang telah menjadikan aku. Dia tak kata ja'altani, dia kata khalaqtani. Ja'altani pun jadi juga, tapi khalaqtani, daripada aku kosong, aku tak wujud, aku kosong, Kau wujudkan aku Tuhan. Wa ana 'abduk, aku hamba Engkau ya Allah. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Antara aku dan Engkau ada ahdi, ada perjanjian Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjian antara aku dan Engkau tidak ada syirik. Aku tak boleh buat syirik pada Engkau. Itu janji ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu. Aku akan laksanakan janji aku ya Allah semampu aku ya Allah, semampu aku. Itu dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar. Jadi bila satu orang tu nak mengaku pada Tuhan, mengaku ni dulu. Sebelum dia pergi ke Tuhan, ya Allah dosa saya banyak, ampun. Sebelum tu starting dengan ni dulu. Apa dia? Surrender, datang pada Tuhan, bagi tahu dia siapa, kita siapa, apa hubungan kita dengan dia, kemampuan dia terhadap kita macam mana. Lepas tu baru mengaku betapa kita tak mampu. Tadi yang kata takwa itu apa dia? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dua anak tangga yang sangat mudah tapi sangat bertarung kita selama hidup. Puluh-puluh tahun kita bertarung. Puluh-puluh tahun kita bertarung. Nak samakan kemahuan kita dengan kemahuan Tuhan. Nak samakan benda yang patut kita tinggal dengan benda yang Tuhan arahkan kita tinggal. Benda yang patut kita buat sama dengan apa yang Tuhan arahkan kita buat. Selamanya kita bertarung. Kita berlindung pada Allah daripada keburukan kita dan kita mengakui betapa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku terima nikmat Engkau Tuhan. Barulah kita kata faghfirli. Ampunlah kealpaan aku Tuhan. Itu penulis nak bagi tahu pada kita adab kita beristighfar. Dia nak bagi tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abu'u laka bi ni'matika alayya, yakni a'tarifu laka. Ya, ini kita kata abu'u laka bi ni'matika alayya, kita mengakulah nikmat Tuhan. Maksud dia aku mengakuinya padamu. Kita mengaku Tuhan bagi nikmat. Dan kata wa abu'u laka bi zambi, yakni a'tarifu, aku mengakui, yakni uqirru, mengakui segala dosa-dosa aku pada Engkau ya Allah. Itu
di antara istighfar yang sesuai kita pakai, dan itu juga di antara adab untuk menjalankan istighfar. Takat kita baca ni, ikhwan, rasanya kita tidak memerlukan selain daripada petunjuk Nabi untuk mengajar kita bagaimana istighfar. Kita hanya memerlukan cara Nabi, cukup, sudah memadai. Sudah memadai. Kalau kita kata corona ni mai balik, itu dia pergi dah, so kita berjaya lawan corona. Dia pergi, dia buat macam perang Uhud. Corona ni, dia ni pun belajar Uhud juga apa? Dia buat macam perang Uhud. Bila kita dah naik di bukit kejayaan, kan, nampaknya tentera pemanah mula turun. Segala sekatan antara bangsa dibuka balik, corona dah usyar. Dia belajar dengan Khalid bin Walid. Corona ni, dia tengok kita alpa, dia buat pusingan kedua, dia attack kita. Dan dia attack kita kali kedua berbeza dengan dia attack kali pertama. Dia attack, dia bagi lumpuh, dia attack, dia bagi lumpuh, dia bagi lumpuh, sampai dalam penjara dia masuk. Penjara tu tak keluar jumpa siapa. Luar penjara ni kalau kena menasabah lah kan, merata kita habis. Orang dalam penjara tak pergi mana, puk dia masuk habis. Dia nak bagi tahu, kata penjara pun aku tembusi. Maka ada soalan-soalan kerohanian mula dihujani. Apa soalan kerohanian? Apakah hikmah kali kedua dia datang? Kenapa dia datang? Untuk apa dia datang? Soalan kerohanian lebih dalam lagi, adakah kita silap kali kedua ni? Apapun soalannya, kalau kita merasakan musibah corona ni ada kesilapan kita dengan Tuhan, maka inilah patut kita ajukan ke Tuhan. Sayyidul istighfar. Siapa baca pada waktu pagi, menjelang waktu petang dia meninggal, dia ahli jannah. Dengan yakin dia baca. Siapa baca pada waktu malam, tak dan esok, dia meninggal, dia ahli jannah. Satu-satu istighfar yang kita baca, istighfar yang Nabi ajak ni kita baca, confirm sampai ke jannah. Maka kena hadirkan hati kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Dan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang akan aku panjatkan dalam salatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dalam riwayat Muslim. Abu Bakar kata kat Nabi, ya Rasulullah, saya nak satu doa, saya nak baca dalam salat. Dia nak baca dalam salat. Kenapa? Kerana sahabat Nabi semua tahu tempat paling dekat kita dengan Tuhan adalah dalam salat, bukan luar salat. Tetapi walaupun luar salat, tetap Tuhan kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat juga. Tapi aqrabu al-abdu baina rabbih, hamba tu dekat dengan pencipta dia bila? Ya, dalam salat dan sujud. Sujud satu part daripada bahagian salat. Abu Bakar minta nak baca, Nabi ajak baca ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali-kali tidak akan memberi keampunan, penghapusan kepada dosa ini melainkan Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka Tuhan, ampunlah bagi aku dengan maghfirah daripada sisi Engkau. Warhamni, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau bersifat dengan ghafur, pengampun, penghapus dosa, dan Engkau bersifat dengan penyayang. Nabi bagi doa ni ke Abu Bakar, dia baca. Dan kita juga boleh baca dalam salat, kita juga boleh baca di luar salat. Jadikan dia wirid kita. Ini adalah istighfar. Maka melihat kepada adab yang ada dalam istighfar ini, dia start dengan
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, mengaku dosa. Lepas tu wala yaghfiru dzunuba illa anta, menyebut tentang kemampuan Tuhan dan hak dia. Lepas tu baru mengajukan hajat, faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Kemudian bertawassul dengan Tuhan, innaka antal ghafurur rahim. Allah sangat suka istighfar yang macam ni. Dan di antara istighfar yang paling baik adalah seorang hamba menyatakan, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dia boleh baca di luar daripada salat. Ini juga ada dalam riwayat Tirmizi. Tapi yang kita pakai untuk salat bukan yang ni, yang ada dalam riwayat Muslim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu salat. Yang ni dia bukan lepas salat, dia anytime. Tapi yang ni dah selalu kita baca lepas salat. Jadi salah tak salah, mana boleh salah. Cuma orang kata acuan dia tak kena. Orang buat kuih apa? Kuih baulu pakai acuan apa? Acuan baulu lah. Kadang ada ikan mas, kadang macam-macam. Sekali dia ni nak buat baulu pakai acuan loyang. Terkejut. Kawan duk pukul telur tu terkejut. Dia biar betul. Kata saya punya pasal janji rasa baulu pakai kuih loyang, berlubang-lubang. Boleh tak makan? Di kalangan para pengkritik makanan kan, dia kata yang bezanya di sini aja, masuk dalam perut dia berimpun setempat. Betul lah juga kan. Tapi bila kita nak makan baulu, duk nampak muka loyang, dia kunyah dia tak jadi. Kunyah dia tak mai apa? Dia tengah duk kunyah, dia boleh maki sampai ke tuan buat tau. Lagu ni pun teringin nak buat baulu, tak reti. Tak reti tak apa, kalau dia sambung hak lain. Tapi bila habaq kuih baulu, macam haji kita buat baru ni, habaq sesat baulu Betawi. Jadi bila habaq nama baulu Betawi, kita tak nampak baulu tu. Tapi kalau haji habaq kata baulu, saya buat baulu, orang nanti nampak tu gemuk bulat, ikan mas, ikan puyuh, ikan sepat. Sekali main macam apung. Jangan buat pasal orang Pulau Pinang ni, Ustaz Samsul kan, lama duduk Penang kan. How long you stay at this state? Berapa? 50 tahun. Wow. Lama. Kalau orang kata kita bubuk, Ustaz Samsul nampak bubuk tu macam mana? Berayak kan. Sekali dia buat main kat kita seri muka, dia bagi kita makan bubuk. Kalau orang Selangor, orang Johor saya tak tahu. Tapi kalau dia buat lagu tu kat orang Penang, dia nanti boleh dengan seri muka tu, dia nanti boleh kena hari kat macam. Hang kalau nak baik dia kata, hang kalau nak baik ambil ke darah bubuk, habaq bubuk. Ni bubuk kepala otak hang apa? Dak tu kira tak marah lagi. Tu kira tak marah lagi, baru mukadimah. Marah tu di belakang. Bubuk lain. Potong pakai lengat ni lain. Tapi at least kalaulah mai satu bubuk dia macam bengkang, boleh makan tak? Bolehlah makan, apa masalah dia? Tak ada lah kata tak boleh makan. Tapi feel makan tu dia tak mai. Kita orang Penang duk dengar bubuk sora ni mesti berayak ha? Tak tahu main bubuk sora macam seri muka. Mula dia kata ni bubuk kamjat apa ni. Dia keluar tu. Saya ingat belah Kelantan lagu tu apa, bubuk sora. So bubuk daging. Bau daging dalam tu. Tolonglah jangan main Penang. Jangan ada orang Penang. Cakap Kelantan sudah. Tolong. Kami boleh pergi sampai Perak Road no.
Saya tak boleh terima. Mem saya balik bubuk surah. Kita pun pasal bulan Sapak nak makan bubuk surah sekali bengkang. Mau tak balik keluar kau tinggal. Bubuk lah apa mai keras kerenggang. Oh depa panggil bubuk juga. Tapi kalau masuk ke sini pengkritik makanan kata apa beza dia? Memang tak ada beza. Tapi dia kacau minda. Dia kacau habis ni semua. Kalau kita nak telan tu macam buah zakum, sikit. Nabi ajak kita lepas sembahyang astaghfirullah. Istighfar kan? Kita baca ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah ke? Tak salah. Siapa kata salah? Tapi dia tak kena acuan. Itu saja. Kenapa tak pakai acuan Nabi itu? Lepas sembahyang astaghfirullah. Ditanya kepada Imam Al-Auza'i dalam riwayat Muslim, kaifal istighfar? Yang kata istighfar 3 kali lepas sembahyang tu macam mana? Imam Al-Auza'i dia jawab. Dia kata astaghfirullah. Begitu banyak senarai istighfar Nabi ajar. Dia kata yang inilah yang Nabi guru dengan salat 5 waktu. Adapun yang kita baca ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang ni boleh dibaca 1 hari punya doa dah. Bacalah tak mana-mana. Riwayat ni ada bukan tak ada, tapi dia bukan partner lepas daripada. Demikian Sayyidul Istighfar tadi, bukan partner lepas daripada salat. Dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi SAW menyebut bahawa yang mengucap istighfar tersebut ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi, akan diampuni dosa dia sekalipun dia telah lari daripada pertempuran. Istighfar ni kita minta ampun kepada Allah dengan adab yang betul, dengan nada yang betul, sekalipun dosa kita itu farra minaz zahfi, lari daripada tempur. Kan termasuk 7 dosa yang Nabi kita pembinasa tu kan, salah satunya wa tawalla yaumal zahfi, kita lari pada hari pertempuran. Sabilillah tu dah sampai masa lari, itu dosa besar. Walaupun dosa itu Tuhan nak ampun kalau hamba dia mau kata astaghfirullah, dan pilihlah mana-mana sirah yang ada dalam hadis ni. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menyatakan bahawa inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahid 100 marratin rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dalam riwayat Ahmad dan lain-lain. Kata Ibnu Umar, sungguh kami telah menghitung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Beliau mengucap sebanyak 100 kali, ya Rabbku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Dalam majlis kuliah ni, macam ni Nabi buat kuliah, mungkin Isya sampai Maghrib sampai Isya. Abdullah bin Umar duk kira di mulut Nabi, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dia kata aku kira-kira dapat 100 kali Nabi sebut. Punya Nabi dia ulang. Nabi menekankan, menganjurkan para sahabat dalam bentuk lisanul hal. Selalu Nabi kata istighfar, tapi dalam ini Nabi tunjuk macam mana nak istighfar, berapa jumlah dia, apa yang patut kita sebut. Subhanallah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marratan. Demi Allah, sungguh aku beristighfar, meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini disebut dalam riwayat Bukhari dan lain. Nabi minta ampun pada Allah lebih daripada 70 kali. Dan disebut lagi dalam riwayat Muslim pula, innahu la yughanu ala qalbi
wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hati aku tak pernah lalai dari berzikir pada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Nabi sebut. Nabi kata, aku tak akan lalai hati daripada ingat pada Allah. Itulah ikhwan, satu manusia boleh cakap sampai tahap ni dan mendapat endorsement daripada langit. Siapa berani cakap lagu ni, aku tak lalai, aku tak mungkin lalai, aku tak akan lalai? Saya berani cakap? Sahabat-sahabat berani cakap? Nobody tak boleh cakap, tak berani cakap. Tapi Allah izin Muhammad cakap, menunjukkan kesempurnaan dia sebagai qadah, orang yang kita nak ikuti. Oh, dahsyat. Dia sangat-sangat dahsyat. Disebut dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebab-sebab terpenting untuk mendatangkan ampunan Allah atas dosa-dosa. Kita panggil asbabul maghfirah, sebab-sebab Allah beri keampunan pada kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Ini disebut dalam riwayat At-Tirmizi. Ini hadis kursi. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam. Bila Allah nak sebut kita dengan dosa ni, Allah pakai kalimah ni, Allah seolah-olah nak ingatkan kita kejadian yang berlaku antara Adam dengan Iblis dalam jannah. Ialah tempat aman, tempat nikmat, akhirnya terkeluar. Kenapa? Kerana dosa, kerana langgar perintah. Maka bila Allah nak sebut sesuatu berkaitan dengan dia nak ampun kesilapan kita, dia tak sebut kita, dia kata, ya bani Adam, wahai anak Adam. Dia kaitkan dengan Adam, wahai anak Adam. Jadi seolah-olah Tuhan nak bagi tahu pada kita, kalau kau terlajak, aku tak kisah, sebab kau ini hanyalah anak kepada seseorang. Kau ni anak pada seseorang. Bapa engkau sendiri pun pernah terlibat dengan benda ni. Aku tak kisah. Tapi yang aku kisahnya ialah, kalau bapa kamu boleh aku ampun, kamu tak minta ampun pada aku, yang tu yang aku nak ambil kisah. Kau anak dia, kenapa bapa boleh datang pada aku, kenapa anak tak boleh datang? Kan Adam datang dengan Rabbana zalamna anfusana. Bumi ni tak kenal lagi makna maghfirah, tapi Adam telah mengungkap satu doa yang buat terbuka tujuh lapis langit, terbuka. Doa Adam diangkat naik sampai ke Tuhan. Doanya sangat menakjubkan. Itulah yang kita baca pada ayat 23 daripada surah Al-A'raf itu. Sangat dahsyat. Maka bila Allah nak sebut ini, Allah kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani. Allah kata, wahai anak Adam, selama mana kau berdoa pada aku dan kau harap pada aku, selama mana ada dua benda ni dalam hati engkau, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan ampun engkau, aku tak mau peduli apa dosa yang kau buat. Selama mana da'autani wa rajautani, kau berdoa pada aku, kau minta ampun pada aku, kau harap hanya pada aku, ghafartu laka, aku beri keampunan aku pada engkau. Apa hal keadaan kau, wala ubali, aku tak mau peduli. Kau buruk ke, kau jijik ke, kau busuk ke, dosa kau itu merosakkan hidup kau, fala ubali, aku tak mau ambil tahu. Yang aku nak tahu sekarang, kau datang kepada aku dengan harap ke tak? Kau istighfar dengan mengharap ke tak? Kau istighfar pada aku, tempat lain pun kau harap, aku tak mau begitu. Aku mau aku seorang je. Ghafartu laka,
aku ampun semua dosa engkau. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubaka ananas samai, wahai anak Adam, kalau kamu datang kepada aku dengan dosa kamu penuh sampai awan naik ni sampai tak nampak langit ni, penuh. Summa astaghfartani, kemudian kau datang dengan istighfar pada aku, la ghafartu laka wala ubali, aku nak hapus semua dosa engkau dalam keadaan wala ubali, aku tak peduli apa punya dosa. Sedangkan Allah kata dalam ayat dia An-Nisa kan, semua dosa dia ampun, dosa syirik dia tak ampun. Tapi dalam hadis kursi ni dia kata semua aku ampun dengan istighfar. Artinya dosa syirik yang Tuhan tak ampun, dosa syirik yang mana? Yang tidak disusuli istighfar dan taubat. Yang tu Tuhan tak ampun. Dia mati dengan tu, tak pernah minta ampun pada Allah, maka Tuhan tak mahu ampun. Dulu-dulu jadi bomoh, dulu-dulu jadi bomoh. Nak main jumpa dia kena ambil telur Abang Zul, tak main. Kita pun cari telur Abang Zul juga. Ha? Bukan Abang Zul ni, Abang Zul Indon. Macam ada dua. Abang Zul ni tak jual telur. Cantik Abang Zul ni, okey. Abang Zul ni kira mi basah cantik. Cantik. Istighfar, minta ampun selama roh ada di badan. Madamati ruhu fil jasadi, selama roh lekat di badan, waras ada, minta ampun ke Tuhan. Allah kata fala ubali, aku tak peduli hang buat apa. Walaupun yang hang buat tu, hang tikam tu, hang lanyak tu, aku. Pasal tu istighfar diperlukan, kita baik sangka benar ke Tuhan. Kenapa dosa yang macam ni siapa boleh ampun, ikhwan? Yang contoh-contoh Tuhan duk buat ni, dosa dia memenuhi langit, ikhwan. Bukan kata kita pergi minta ampun ke orang. Cuba bayang, orang buat salah ke kita, minta maaf ke kita, pun mata kita duk kelipok-kelipok lagu tu. Kan drama-drama duk tunjuk kan, oh dia kata senangnya minta maaf, tapi hang lupa masa hang buat tu apa jadi kat aku. Tak apa, kalau biasa-biasa, kalau sampai badan jadi cacat, rumah tangga hancur lebok, pendapatan lingkup, orang tu mai, Bapak saya minta maaf. Kita kata hang boleh cerita balik kat bini aku yang hasut dia semua ni, cerita tak betul. Dia angkat baju, dia lari masa PKP awal, hang tahu tak masa dulu. Dia lari. Hang tahu apa aku jadi? Tapi Tuhan kata dosa engkau dekat aku ana nasama, banyak. Apa yang kau buat daripada kecil, besar, sederhana sampai ke sama. Tapi bila kau datang dengan istighfar pada aku tak gamak nak ungkit dosa tu. Ghafartu laka, aku ampun kau, aku leburkan dosa tu. Cerah nampak langit dan bumi, hilang dosa kau. Masa tu Tuhan kata fala ubali, aku tak peduli kau siapa. Dahsyat Allah kata kepada kita. Allah kata ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, kalau kamu datang kepada aku, datang aku macam mana? Kau datang kepada aku dengan dosa penuh bumi ni, bukan penuh Malaysia, penuh bumi. Bumi Penang pun kita jalan mau termengah-mengah juga, penuh Penang, kaya sungguh ha? Ni penuh bumi. Semua alam ni milik Tuhan, bumi ni, darat ni penuh dengan dosa engkau. Summa laqitani, kemudian hidayah aku sampai pada engkau, kau datang kepada aku, la tusyriku bi syai'a, kau datang pada aku, kau berjalan mai dekat aku perhati engkau, masa tu kau tak menduakan aku. Apa di antara makna tak menduakan Tuhan di sini? Kita tidak minta ampun selain daripada Allah, hanya pada Dia. Allah kata la ataituka, masa tu kau akan dapati aku pula datang kepada engkau, biqurabiha maghfiratan, sebanyak mana dosa kau atas bumi, sebanyak itu aku datang dengan keampunan untuk engkau. Antum boleh nampak dua benda di sini.
Satu, macam mana Allah mencintai orang istighfar dengan mengharapkan Tuhan. Yang kedua, macam mana Allah suka bila hamba tak terlibat dengan syirik. Jangan terlibat dengan syirik. Datang pada Tuhan dalam keadaan kau tak syirik. Aku datang kepada engkau dengan keampunan memenuhi bumi. Kau ambil banyak tu. Artinya keampunan itu cukup untuk kita pakai buang semua dosa kita. Kata penulis, hadis ini mencakup 3 sebab terbesar mendapat ampunan Allah. Hadis ni, daripada hadis ni kita dapat lihat ada 3 perkara yang ada dalam hadis ini, yang 3 perkara itu mendatangkan ampun Tuhan pada kita. Satu apa dia? Satu, Allah sebut dalam hadis ini apa dia? Ma da'autani. Apa dia? Doa. Kau berdoa pada aku, minta aku ampun dosa kau. Maka dia kata yang pertama, doa disertai dengan harapan. Istighfar juga doa kan, dia termasuk dalam jumlah doa minta ampun, tapi dalamnya ada harap ke Tuhan. Sesungguhnya doa diperintah untuk dilakukan dan dijanji untuk dikabulkan sebagai perintah Allah, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah padaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, doa. Dalam hadis ni Allah sebut doa. Da'autani, kau minta hanya pada aku. Wa rajautani, kau harap hanya pada aku ampun. Maka asbabul maghfirah, asbab Allah ampun dosa kita, Allah terima istighfar kita adalah kita berdoa kepada Allah lepas istighfar. Istighfar itu satu jenis doa, tapi yang dia maksud doa di sini, doa asin minta Allah terima istighfar kita. Dah habis kita beristighfar 100 kali kan sehari, maka ada doanya kita kata, ya Allah terimalah istighfar saya, ya Allah terimalah taubat saya. Kalau kau tak terima, kalau kau tak terima dan tak merahmati saya akan termasuk orang yang rugi, ya Allah. Kita ambil kata-kata bapa kita Adam alaihi salam, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ada doa asin supaya Allah terima taubat dan istighfar kita. Doa adalah sebuah sebab yang dikabulkan jika terpenuhi syarat-syaratnya dan bersih dari penghalang. Ada kalanya pengkabulan doa terhambat kerana hilangnya sebagai syarat atau terdapat sebagian penghalang. Di antara syarat-syarat utama adalah hadirnya hati dan mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara sebab doa untuk mendapat ampunan adalah apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, dia tidak mengharap ampun dari selain Allah dan menyedari bahawa tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Maka sabda Rasulullah, tidaklah engkau berdoa padaku dan berharap padaku, melainkan aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Itu yang Allah sebut. Harap pada aku, kau doa pada aku, harap pada aku tak peduli dosa apa hang buat. Jadi ada kawan kata tadi kan, dia antara ubat ubat campak. Ubat campak itu ambil abu tokong. Pada semayang tu ada abu, ambil abu tu buat lomok badan macam. Ikhwan, banyak lagi boleh lomok. Ambil lomok dengan selut tak apa kan. Dan kenapa nak pergi lomok dengan benda yang ada kaitan dengan syirik ni? La a'budu ma ta'budun kan? Tak ada tu sah. Apa saja perkakas peribadahan orang, tak mau. Habis tak ada minum air nyok, bagi campak keluar. Senang. Makan sup ayam lah, campak dia tak suka ayam berkokok kan, abang kata dia ada, dia keluar cepat. Buat lagu tu lah, senang. Tak salah bagi idea-idea bila ubat ada di mana, ada pada tempat Tuhan tak suka. Tak salah bagi lagu tu.
Habak daun bambu tak apa lagi. Walaupun orang panggil daun Hindu, pokok Hindu tak apa. It's okay daun bambu lagi. Tapi dia pergi ambil abu mayat, pergi ambil abu garu. Daripada abu garu, lorong garu is better. Daripada abu garu lah. Sahabat saya pegang janggut, okey. Tak apa, sikit hari kita ajak. Daripada benda-benda tu, tak mau. Bagi satu yang tak dengan Tuhan, Tuhan tak suka, tak mau. Doa, kita berdoa pada Tuhan, mengharapkan. Maka sabda Nabi itu, maksudnya adalah walaupun banyak dosa dan kesalahanku, aku tidak menganggap besar. Aku tidak menganggap besar dan tidak menganggap banyak. Walaupun kamu buat dosa sebanyak mana, sebesar mana, Tuhan kata aku ampun kamu. Dan Nabi menyebut dalam riwayat, iza da'a ahadukum falyu'azzimu raghbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un. Dalam riwayat Muslim, jika salah seorang dari kamu berdoa, besarkan pengharapannya, kerana bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit baginya. Besarkan harapan kita pada Allah, besar hajat kita, besar. Maka sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah pasti akan maafkan, kerana ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa itu, seperti yang diungkap oleh Imam Syafi'i menjelang kematian dia. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu raja'a minni li'afwika sullama ta'azami dhanbi falamma qarantu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama. Ketika hati aku menjadi keras dan jalanku menjadi sempit, aku jadikan harapanku sebagai tangga menuju ampunanmu. Aku melihat betapa besarnya dosaku, namun ketika aku bandingkan dengan ampunanmu wahai Rabbku, ampunanmu jauh lebih besar. Subhanallah. Jadi itu perkara pertama yang ada dalam hadis tadi. Kenapa Allah ampun kita? Kerana kita berdoa hanya pada Dia, minta Dia terima dosa kita, ampun dosa kita, dan kita harap sangat-sangat pada Dia. Yang kedua, dia kata istighfar. Yang kedua dalam hadis ni bagi tahu, summastaghfartani, kamu datang kepada aku dengan istighfar. Maka benda yang kedua ada dalam hadis ni, Allah nak kita istighfar. Doa asin kan? Doa dia punya package dia apa dia? Harap. Lepas tu istighfar. Bagaimanapun besarnya dosa-dosa, dan walaupun banyaknya sampai hingga ke awan di langit dikatakan, dan dikatakan hingga hujung mata memandang, apabila hamba itu beristighfar kepada Rabbnya, nescaya Allah akan mengampuni dosanya. Diriwayatkan bahawa Luqman berkata pada anaknya, wahai anakku, biasakanlah lisanmu membaca Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, kerana Allah memiliki saat-saat di mana Dia tidak akan menolak orang yang memohon kepadanya. Al-Hasan menyatakan, perbanyakkan istighfar di rumah, di jalan, di pasar, di dalam majlis kalian, dan di manapun kalian berada, kerana kalian tidak mengetahui kapan ampunan itu akan turun. Jadi perkara yang kedua yang ada dalam hadis ni apa dia ikhwan? Istighfar itu sendiri, kalimah astaghfirullah, sirah-sirah ni yang ada. Yang ketiga apa dia ikhwan yang ada dalam hadis ni, iaitu Nabi menyatakan dalam riwayat ni, Tuhan kata, kalau kau datang pada aku dengan dosa sebanyak bumi ni, tapi masa kau datang kau tidak syirik pada aku, itu menunjukkan apa dalam hadis ni? Tauhid. Tauhid. Dan itu adalah sebab paling utama untuk mendapat ampunan. Barang siapa kehilangan tauhidnya, maka dia telah kehilangan ampunan. Dan barang siapa memilikinya, dia telah memiliki sebab terbesar untuk mendapat ampunan Allah. Tauhid. Sangat dahsyat tauhid. Pasal itu kita kena jaga kita punya tauhid kita dengan Tuhan, kena jaga. Pasal macam KK tadi duduk bagi petua pelik-pelik ni, dia bukan rosak, tak mana dia akan rosak kita punya sakit sembuh.
kemungkinan, sembuh kemungkinan. Tapi rosak noda masuk dalam tauhid dan Tuhan tak suka. Besar mana dosa manusia buat, dia datang pada Tuhan dengan tauhid. Jadi satu benda orang buat dosa ni kena jaga dalam dosa dia. Bukan saya kata dia boleh buat dosa, tapi besar mana manusia nak telajar, satu benda dia kena jaga, tauhid. Tauhid. Laki-laki pi pakai telkung, pi masuk Raudah Nabi, teruk tak teruk Ustaz? Tak pernah jadilah, tak pernah jadi contoh. Tak ada lah. Pakai telkung pi, teruk ah. Seteruk mana dia? Bukan kita mengiyakan perbuatan dia, tapi sekadar kita kata teruk mana manusia nak buat, jangan sampai rosak tauhid kau. Dalam perbuatan itu dimasuki syirik. Kenapa? Kerana keampunan kau pada Allah akan stop. Syirik jangan buat. Jaga tauhid. Jadi pasal itu ada sebahagian dosa yang Allah kata turun atas muka dunia ni, Tuhan tak kaitkan dengan syirik. Tuhan kata dosa yang banyak. Tapi ada sebahagian dosa yang Quran cerita dengan kita kerana syirik. Terhempah macam mana binatang terbang disambak ke atas dan dilepas ke bawah. Macam mana huyup dia jatuh, bong, berkecai. Habis amalan-amalan kita. Daripada sedekah ke, semayang raya ke, semayang apa tu duduk sembang, dianggap tak semayang, main dengan syirik. Maka jangan terlibat dengan syirik. Maka tauhid ni kena jaga. Maka apa saja berkaitan dengan sifat Tuhan, kena hati-hati. Nak kata, nak tolak, nak apa. Apa saja berkaitan dengan syariat Tuhan, jangan kita menafikan kebijaksanaan Tuhan. Al-Hakim, Al-Alim, itu semua nama Tuhan. Semua tu ada ketika Tuhan bina syariat yang besar ni. Kita tolak beberapa komponen tertentu dalam syariat ni, seolah-olah kita meragui sifat-sifat Tuhan. Allah utus Nabi Muhammad dengan penuh bijaksana dia, dengan aziz dia, dengan hakim dia, dengan alim dia, dengan khabir dia. Tiba-tiba kita ambil Nabi Muhammad, kita kagum macam Nabi Muhammad, tapi kita tak buat dia contoh untuk datang pada Tuhan. Kita macam tak percaya dengan sifat bijaksana Tuhan. Itu kena hati-hati. Maka dia kata kat sini tauhid. Ikhwan, saya nak tambah sikit apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Kita ni ikhwan, kita duk baca bab istighfar malam ni kan, kita baca bab istighfar, tak habis lagi, belakang ni baru habis. Tapi saja saya baca tak habis bagi geram. Selai je baru habis saja bagi geram pasal hujan. Apa dia lagi satu geram pasal tuan guru kita tak ada, saya duk geram dia pergi tak mana. Itu pun satu geramnya tu ada. Pasal pakcik Paman Ramli, Paman kata saya masuk tadi hujan, baju tak basah. Sahabat John dah kata tengoklah siapa. Jadi siapa yang basah baju kena buat semain jamaah pasal hujan. Saya tak basah baju. Lepas tu saya kata tadi, saya tak basah baju. Nak tengok Ustaz Nan jalan main dalam hujan basah tak baju. Tengok tak main. Lama. Itu pun geram kali kedua. Baik. Ada satu perkataan ulama-ulama tazkiyah sebut. Apa dia? Dia kata bi'atus salihah. Bi'atus salihah. Kalau terjemah dalam bahasa kampung dia kata panggil apa? Bi'atus salihah. Kita mencipta persekitaran yang baik. Supaya bi'ah tu, persekitaran itu, dia membantu kita menjalinkan hubungan dengan Tuhan. So kondisi, posisi, kita sentiasa kena tahu kita duduk tak mana. Istighfar, kita nak dapat kelebihan-kelebihan besar, kita nak lazim istighfar. So bi'ah kita punya suasana, mata kita kena tengok orang istighfar, telinga kita kena tengok. Dia akan jadi tarbiyah untuk kita, dia heret kita ke satu arah.
Imam Ghazali kata, kalau Allah takdirkan kita ni berkawan dengan orang, dia kata itu satu bi'ah. Pejabat ada kawan, adik-beradik kita pun kawan, kita balik raya. Saya dulu pernah ada soalan daripada anak-anak muda kita, soalan kan, dia balik, dia tengok Mak Long, dia kata kat bapak dia, Pak Long pun pergi haji, balik haji, tapi duk pergi semayang kuliah. Dia habaq kat bapak dia, macam bapak macam mak juga pergi semayang. Bila balik kampung, jumpalah sepupu-pupu dia, perempuan baru nak besar. Dia kata Mak Long tak kata apa pun, sepupu dia buka tudung, pergi sana pergi sini, tak kata apa. Dia kata mak dengan ayah beletik tak berhenti. Dia kata dia baru masuk 14 tahun 15 tahun. Dia bagi soalan ni, ini nama apa ikhwan? Bi'ah. Dia tengok yang kita ajak lain, yang dia tengok lain, berlaku kontradik, dia tak masuk. Duk kata agama kata tak boleh. Dia banding ayah dia pergi haji, Pak Long dia pergi haji, mak dia pergi haji, Mak Long dia pergi haji. Pergi masjid sama, pergi masjid. Pasal apa? Yang ni boleh londeh, ni tak boleh londeh. Dia banding lagu tu. Jadi rupanya bi'ah ni dia menyebabkan kita kuat ataupun kita tidak kuat. Kita memang tak mau isap rokok, tapi bi'ah kita isap rokok. Habis tak ada rokok kakek, rokok daun. Rokok daun saya pernah tengok kawan tu sampai tak ada apa, pakcik, sampai tak ada apa. Ambil paper gulung, cucuh juga. Api padam, cucuh balik, kira nak lepas. Dapat satu tarik pun jadi. Dia punya gian tu. Bi'ah. Imam Ghazali kata, cuba perhati 5 perkara ni. Kawan kita, tak mana kita jumpa dia kawan kita. Imam Ghazali kata yang pertama, apa dia kata? Dia kata al-ula al-aqlu fala khaira fi suhbatil ahmaq. Dia kata yang pertama, bina bi'ah dengan orang yang ada akal. Jangan sekali-kali kawan dengan kawan yang ahmaq, tak boleh fikir. Ahmaq ni kalau terjemah literal bahasa bodoh. Bodoh ni, ahmaq ni, jahil pun bodoh juga. Tapi ahmaq, dia juara kebodohan. Dia nombor satu. Kita bagi kat dia air ais kan, dia tiup. Pasal naik asap, dia ingat panas, dia tiup. Ahmaq. Kalau Iraq dia kata kurdi, ya Allah kurdi. Dia kata barid, maksudnya sejuk, bukan panas. Kawan tu dia bukan kira tu, dia kira naik asap, kira panas, dia tiup. Apa ahmaq anta. Dia kata jangan kawan dengan orang, saya terjemah ahmaq dengan makna orang tak boleh fikir. Jangan kita kawan dengan satu orang, nak kata apa, jangan kita dampingi. Pasal kalau perkataan kawan tu dia macam umum sangat, so sehingga kita boleh kata mana ada orang kita tak kawan. Tapi jangan kita dekati, jangan kita akrab dengan orang yang ahmaq, tak boleh fikir. Dekatilah orang-orangnya al-aqlu, dia ada akal. Kita dipanggil akal kan, maksud dia apa? Tempat tambat, kita boleh fikir. Kawan dengan orang ada boleh fikir. Kerana dia kata kalau kamu kawan dengan orang yang tak boleh fikir, last sekali kamu tak dapat apa, kosong. Kita kawan-kawan ni ada satu ending, betul tak? Nak dapat apa? Last sekali kosong, tak ada apa. Bahagian kita bagi ke dia pun dia tak nampak, bahagian dia nak bagi ke kita pun sampai lah tak sampai. Jangan dia cari orang yang boleh fikir. Dia tahu masa bila kita susah, dan kita pun janganlah dia boleh fikir kita pula jadi ahmaq. Kita tak boleh fikir, dia susah, dia senang, dia perlu ditolong, dia tak perlu ditolong. Masa bila kita nak kata ke kawan kita,
Imam Ghazali kata, di antara benda yang mesti kita jauhi ketika kita berkawan dengan orang, apa dia? Jangan engkau aibkan dia walaupun dengan nada gurau. Jangan buat begitu kat dia. Kerana bila kita kawan dengan orang, amanah Tuhan kepada kita jaga maruah dia. Melawak, tapi jangan guna kesempatan melawak tu untuk kata kat dia. Lepas tu kita pergi cerita ke orang, aku lega kata kat dia, dalam melawak aku lepas segi kat dia, berubah muka dia, baru dia tahu. Jangan buat begitu. Kalau kita buat lagu tu, kita khianat. Jangan kita jadi ahmak. Tak boleh fikir. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali kata wathaniyah, yang kedua apa dia? Husnul khuluq. Nak kawan, cari orang yang ada akhlak yang baik. Husnul khuluq, cantik peradaban dia, elok. Fala tashab man sa'a khuluquhu. Jangan kau kawan dengan satu orang yang jahat akhlak dia. Kesan apa dia? Dia akan ubah kau jadi jahat. Daripada kita tak cepat marah, daripada kita tak reti hukum orang, kita tak pandai buruk sangka pada orang, kita kawan dengan orang yang sa'al khuluq ni, kita akan jadi cepat belajar, temperature naik, buruk sangka ke orang kerana kawan. 2. 3. Imam Ghazali kata, kalau kau nak kawan, dia kata, bi'ah kau ni, kau carilah as-sallahu. Siapa dia? Orang-orang yang terjauh daripada akhlak fasik dan suka buat dosa besar-besar. Dia buat dalam keadaan apa? Musiran ala maksiatin kabira. Dia kekal buat, dan dia tunjuk, dia kekal buat. Dia berbangga. Imam Ghazali kata, jangan cari orang salah, orang yang nampak saleh dia tu. Cari orang begitu. 4. Imam Ghazali kata apa dia? Alla yakuna harisan ala dunya. Fasuhbatu al-haris ala dunya summun qatilun. Imam Ghazali kata, jangan kau kawan, membina kau punya persekitaran dengan orang yang kau nampak sangat dia ni tamak dengan dalam dunia ni. Tamak. Sifat rakus tu ada. Kerana itu akan jadi satu racun yang membunuh iman yang ada dalam hati kau. Bukan maksud jangan kawan dengan orang kaya, ada orang yang tamak dengan dunia ni. Tamak gila-gila. Sampai tak semayang, sampai tak mengaji, sampai tak apa, sampai tamak, terlampau tamak sangat dengan dunia. Kita duduk dengan dia daripada pagi sampai petang, tak ada benda dia bercakap. Mereka bercakap pasal apa yang dalam dunia ya? Tak ada apa ya kawan. Kita nak dengar sirah Nabi ke, kita jangan buat lagu tu. Imam Ghazali kata. Yang kelima, Imam Ghazali kata, kalau kau nak membina persekitaran yang baik, kau carilah as-sidqu fala tashab kadzaban fa innaka minhu 'ala al-ghurur. Kau carilah orang-orang yang sidq, orang yang benar, jujur. Jangan kawan dengan orang yang suka bohong. Kerana sesungguhnya fa innaka minhu 'ala ghurur. Kerana kau selama kawan dengan dia, kau pun terkena tipu dengan dia. 5 benda ni Imam Ghazali kata dalam kitab ada Bidayatul Hidayah. Bidayah bermakna permulaan orang yang nak melangkah pada hidayah Tuhan. Dia kata bina persekitaran kita bagi elok. Imam Ghazali kata, dia kata la'allaka ta'damu ijtima' hazihi al-khisal fi sukan al-madaris wal masajid. Kadang-kadang dia kata dengan 5 benda ni kita nak cari, kita masuk pergi tempat mengaji, kita masuk pergi masjid. Kadang-kadang dia kata ramai orang tempat mengaji, ramai orang di masjid, kau akan dapati benda ni tak ada kat depa. Kau tak dapat jumpa kawan baik-baik di masjid dan di tempat mengaji. Ketika itu dia kata apa dia? Urusan kau cuma ada 2. Fa'alaika amrain, fa'alaika bi ahadi amrain. Urusan kau ada 2. Apa dia? Dia kata imma uzlah,
infiradu fa fiha salamatuka. Apa dia? Bila dah kita nak cari kawan-kawan yang kita nak kawan ni, cari orang ada akal. Tak ada. Berakai lah bahasa kita kan. Tak ada akal tu kasar kan. Berakai. Kita nak cari kawan yang husnul khuluq, nak cari kawan yang salah, nak cari kawan yang tidak haris ala dunia, tamak dengan dunia, nak cari kawan yang siddiq, tak jumpa. Pasal tak jumpa, pasal malam ni dia tak main. Yang tu memang ada siddiq, semua ada. Masa tu bila kau cari tak jumpa, Imam Ghazali kata, ammal uzlah infiradu fa fiha salamatuka. Kau uzlah bawa diri, jangan campur dengan orang, kerana itu akan bawa kau selamat. Ataupun kalau kau tak boleh uzlah, wa imma an takuna mukhalatuka, kau kena mukhalat, kau kena campur juga dengan mereka. Maka dia kata, campurlah kadar khisaluhum, kadar hajat kita dengan orang, jangan lebih. Dia kata, ada orang dia kata akhun li akhiratika fala tura'i fiha illa ad-din. Kau akan tengok dia, kepada dia kau boleh ambil akhirat engkau, maka jangan ambil apa-apa daripada dia, melainkan ambillah agama daripada dia. Bila kita kawan dengan dia, kita lekat dengan akhirat, ambil agama sebanyak-banyak dari dia. Wa akhun li dunyaka, kadang-kadang kau tengok satu kawan ni hai dunia boleh kawan dengan dia, maka jangan kamu ambil daripada dia, melainkan khuluqul hasan, ambil benda baik je. Lebih jangan ambil, jangan ambil lebih, ambil dekat tu je. Dan ada orang, Imam Ghazali kata, kau tak boleh ambil apa daripada dia, cukuplah kau terselamat daripada jahat dan fitnah, dah cukup. Kenapa ya kawan? Kerana kita ni manusia, kita nak dekat diri pada Allah Ta'ala ni, macam mana kita nak dekat diri pada Allah? Kita memerlukan dorongan dan sokongan. Kau tu bayang, kita bila main kuliah macam ni kan, kita jumpa kawan, kita jadi bagaimana? Kita boleh puasa hari-hari kan? Boleh? Isnin kita puasa, Selasa boleh puasa, Rabu boleh puasa, Khamis boleh puasa. Pasal apa? Duk fikir sehari nak buka puasa dengan kawan ramai-ramai seronok. Cuma jumpa muka orang-orang soleh ni, pada Ustaz Samsul, Tuan Haji kita, sahabat kita, termasuk sahabat kita yang tak main, semua orang soleh-soleh. Memang soleh-soleh belakang ni. Tapi bila kita nak buka puasa, anda bayang kita nak buka puasa hari Senin, kita pergi tempat mengaji macam ni, kita main, tiba-tiba kita seorang main, hak lain semua main lepas buka puasa, kita jadi kondai nak puasa. Kenapa? Itu nama dia bi'ah salihah. Kita dah baca bab istighfar, kita jadi malu bila kita jumpa kawan-kawan yang rajin istighfar, kawan-kawan yang rajin wuduk lekat di badan, kawan-kawan yang rajin tilawatul Quran, kawan-kawan yang kita tahu dia semayang sunat yang Nabi ajak dia tak tinggal. Bila kita duk tengok dia dalam suasana lagu tu, kita rasa malu. Dia mendorong kita untuk buat benda-benda ma'ruf yang ada pada diri kawan tu. Maka kerana tu kata Imam Ghazali, benalah bi'ah tu dalam minda engkau, dalam ilusi engkau, emosi engkau, fitrah engkau, dan bagilah bi'ah baik itu keluar daripada diri engkau dan orang boleh tumpang. Katalah kita ni orang yang baik, bagilah kebaikan kita tu orang boleh tumpang. Pasal tu ikhwan, Nabi pernah kata manusia bahagia ni siapa dia? Dalam riwayat Muslim, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Nabi kata falyakul khairan aw liyaskut, atau sebagai riwayat liyasmut. Muslim liyaskut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, Nabi kata cakap baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, Nabi kata liyaskut, diam, dia bahagia. Dia tak ada benda baik nak cakap, dia cakap benda tak baik, dia pergi buka aib kawan tu, dia pergi buka aib kawan ni kan. Dunia kan ni, dunia Facebook kan, antum buka-buka, alamak dia kata ke orang, tutup bang, tak payah add lah, tak payah cari kawan lagu tu.
Hari tu say hello tu kira cukup dekat tu hello. Tak payah duk pergi follow. Pasal apa ya ikhwan? Nabi kita dia tak bahagia. Ikhwan, kalau kita boleh kutuk aib orang, ketahuilah bahagia tak ada dalam hati kita. Kita tak ada qanaah dan redha. Kita tak ada qanaah dan redha. Kita boleh kutuk orang, kita boleh kata ke orang, kita boleh cumuh orang. Hati kita tak redha. Hati kita tak ada redha dengan Tuhan. Tak ada redha. Kita nak dapat bahagia dengan Tuhan ni macam mana ikhwan dengan istighfar ni. Allahu Akbar. Pasal ini bahagian mengaji ni ikhwan, bahagian kita. Lepas tu dia kata apa? Penulis kitab kata, dia kata Imam Ibn Qayyim mengungkapkan sehubungan dengan makna sabda Nabi. Kita berhenti dekat tu. Dia kata ada perkataan daripada Imam Ibn Qayyim. Lepas ni kita tengok asar berkenaan dengan istighfar, perkataan-perkataan para salafus salih berkenaan dengan istighfar. Lepas tu kita masuk doa. Ikhwan, jangan lupa tajuk yang kita baca ni apa dia? Perkara yang bermanfaat untuk hati. Start dengan zikrullah, tilawatul Quran. Sekarang kita jumpa istighfar, cara Nabi. Lepas ni kita akan tengok dia kata doa. Doa itu benda yang bermanfaat untuk kita. Dia cuba nak hurai. Saya fikir ikhwan, kita ni di antara orang yang bertuah. Kenapa? Kerana kita Allah rezekikan boleh baca buku ni. Sebab saya tengok buku-buku moden yang ditulis tentang tazkiyatun nufus, saya tengok depa punya murajaah tu, di antara buku dia akan jadikan murajaah ni buku kita. Tapi dalam edisi asal lah, edisi Arab, dia adalah buku murajaah. Kita ni Tuhan bagi, alhamdulillah, kita dapat baca inti daripada buku yang orang lain buat murajaah, buat dia punya apa, rujukan dia. Alhamdulillah, dia kupas-kupas. Tapi kalau kita boleh baca yang lebih awal lagi, itu lebih baik. Ulama-ulama silam tulis. So kita berhenti dekat tu dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka